Okey, untuk sesi ini saya akan terangkan bagaimana keluk korporator jangka panjang yang kita kenali sebagai LAC ini diterbitkan. Okey, sebelum tu kita tandakan pasti menegak adalah kos, pasti mendatar adalah output ataupun keluaran. Okey, untuk menerangkan bagaimana LAC terbentuk ni, kita kena buat dulu mula-mula 3 keluk korporator jangka pendek. Okey, korporator jangka pendek ni ada 3: SAC 0, SAC 1 dan SAC 2. Okey, taikkan sikit macam ni. Okey, kita gariskan keluaran kat sini. Kita terangkan menggunakan contoh pada kuantiti yang tertentu ni lah. Okey, begitu juga yang inilah. Okey, so ada ini ada Q0, Q1, Q2, Q3 dan Q4. Okey, jadi penerangan kita pada Q1 ni. Okey, so pada Q1 ni, okay, kita buat kat sini lah. Pada Q1, okey, kita dapati cost per unit yang boleh dihadapi oleh pengeluaran ini melibatkan dua logi. Satu SAC mewakili satu logi. So ada dua logi yang terlibat, iaitu pada titik, saya tulis titik A kat sini, titik B. Jadi pada titik A ni dia melibatkan keluk SAC 1. SAC 1 ni mewakili logi 1. Saya akan sebut logi 1 je lah. Dan pada kuantiti Q0 juga ada satu lagi logi yang boleh digunakan, iaitu SAC 0 ataupun logi 0. Okey, logi yang ni lah, SAC 0 titik B. Cost per unitnya pada titik B. Jadi ada dua logi yang boleh dipilih oleh firma ini untuk mengeluarkan pada pengeluaran Q0. Jadi firma akan mengeluarkan pengeluaran sudah pasti pada logi yang memberikan cost per unit yang rendah. Okey, jadi bagi pengeluaran pada Q0 ni, dia akan memilih logi SAC 0 ni pada titik B, kerana cost per unit pengeluaran pada kuantiti Q0 ni lebih rendah berbanding dengan pada titik A yang melibatkan SAC 1. Cost per unitnya sangat tinggi. Okey, jadi dia akan pilih logi SAC 0 lah, ataupun keluk cost per unit SAC 0. Untuk pengeluaran, jika pengeluaran tu menambahkan pengeluarannya kepada tingkat keluaran output Q1 ni, kita dapati okey, kedua-dua logi ataupun keluk cost per unit pengeluaran bagi kedua-dua logi ni adalah sama, iaitu pada titik C. Sebab dia silang kat sini. Jadi ini menunjukkan bahawa kedua-dua logi ni memberikan cost per unit yang sama lah. Okey, so pada ini Q0, ini Q1. Jadi SAC 0 sama dengan SAC 1. Yang ini SAC 1
lebih besar pada SAC kosong. Okey. Gitu kedudukan dia. Jadi bila sama, apakah maknanya? Maknanya firma boleh memilih sama ada nak menggunakan logi SAC kosong ke SAC 1. Okey. Tapi kebiasaannya dia akan memilih logi yang berpotensi untuk mengurangkan kos per unit di masa akan datang. So dia akan memilih terus logi SAC 1 yang inilah berbanding dengan SAC kosong. Okey. Dan apabila pengeluaran tu bertambah lagi daripada Q1 kepada Q2, okey, kita tengok pada Q2 apa yang berlaku. Okey, SAC kosong ni lebih besar pada SAC 1. Kos per unit bagi logi SAC kosong ni pada titik D ni lebih besar daripada kos per unit bagi logi SAC 1. Ya, ni tunjukkan oleh inilah SAC kosong lebih besar daripada SAC 1. Jadi sudah pasti firma akan memilih kos per unit yang paling rendah, iaitu logi SAC 1 lah, yang melibatkan titik E. Dan begitulah seterusnya. Bila dia pengeluaran ditambah lagi pada Q3, kita dapati ni F, ni F, ni G. Jadi kita dapati SAC 2 lebih besar pada SAC 1. Sudah pastilah firma yang mementingkan kos per unit yang rendah akan memilih titik G, iaitu logi SAC 1 lah. Okey, berbanding dengan SAC SAC 2 kan, yang kos per unitnya tinggi pada kuantiti ni lah, keluaran Q3 ni. Dan jika firma menambahkan lagi pengeluarannya daripada Q3 kepada Q4, pada Q4 ni SAC 1 sama dengan SAC 2. So dia akan boleh pilih lah titik H kan. Biasanya seperti yang sebelum ni di sini, dia akan memilih SAC 2, logi SAC 2 lah. Sebab untuk kebaikan pengeluaran pada masa akan datang, potensi logi SAC 2 ni akan mengurangkan kos per unitnya apabila dia menambahkan outputnya. Okey, so itu berkaitan dengan bagaimana proses pemilihan kos per unit yang dibuat oleh firma apabila mengeluarkan pengeluaran. Dia akan memilih kos yang paling rendah. Tapi kita harus faham bahawa pengeluaran ini dia melibatkan banyak logi. So ada banyak logi sebenarnya. Okay, bila kita buat rajah nanti, kita kena buat bukan 3 saja seperti sebelum ni lah. Sebelum ni 3 macam ni kan. Itu contoh nak menunjukkan pemilihan kos per unit. Tapi sebenarnya dalam proses pengeluaran ni ada banyak logi yang terlibat. Apabila pengeluar menambahkan pengeluarannya, so kos per unitnya akan dipilih. Okey. Jadi bila kita sambungkan titik-titik ini, okey, so kita akan dapat menghasilkan keluk kos per unit jangka panjang yang di mana dia mula-mula turun capai titik minimum. Ni titik pada Q ni titik paling minimum. Ni titik paling minimum dan seterusnya dia naik semula. Okey, itulah bentuk LAC yang sebenarnya lah.
Maknanya kalau LSC ni terbentuk hasil sambungan ataupun gabungan titik-titik kos purata jangka pendek yang paling minimum ataupun yang paling rendah pada setiap tingkat pengeluaran. Okey, itu sajalah berkaitan dengan pembentukan LSC.